Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tajuk bagaimanakah inquiry based learning dapat dilaksanakan secara berkesan di dalam bilik darjah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azim bin Abu Bakar, Nur Ifa Akilah binti Ibrahim, saya sendiri Siti Nur Raihan binti Saidin, Nurul Aina Atirah binti Hasim dan Nur Atira Nadirah binti Muhammad Tarmizi. Kita teruskan dengan pengenalan. Inquiry-based learning merupakan salah satu pendekatan pedagogi yang memberi peluang kepada murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada menurut Maham Siatus dan Rabahiyah 2022. Kita lihat pula apakah tujuan inquiry. Tujuan yang pertama adalah untuk membolehkan murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah semasa meneroka ilmu. Yang kedua adalah untuk mengaplikasi kemahiran meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Tujuan inquiry yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir araf tinggi, seterusnya untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, mengamalkan inquiry dalam kehidupan seharian dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran. Kita teruskan dengan ciri-ciri inquiry. Terdapat 4 ciri-ciri inquiry. Ciri yang pertama ialah berpusatkan murid. Yang kedua, merangsang minat dan sikap ingin tahu. Yang ketiga, mengemukakan soalan dan membuat inference dalam proses pencarian maklumat. Dan yang keempat ialah melibatkan proses kognitif, afektif dan psikomotor. Seterusnya, kita lihat pula model pembelajaran 5E. Terdapat 5 fasa dalam model pembelajaran 5E, iaitu fasa yang pertama ialah penlibatan, fasa yang kedua penerokaan, fasa yang ketiga penerangan, fasa keempat pengembangan dan yang kelima ialah fasa penilaian. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada peranan guru dan murid dalam fasa-fasa yang terlibat dalam model pembelajaran 5E tadi. Pertama ialah fasa penlibatan ataupun engagement. Di sini guru berperanan mewujudkan persekitaran yang dapat menarik perhatian murid dan juga merangsang perasaan ingin tahu murid. Contohnya guru tu membuat slideshow ataupun menunjukkan video sewaktu dalam kelas. Kemudian murid pula berperanan untuk menunjukkan minat terhadap topik yang diajar dan juga mereka tidak malu untuk bertanya soalan seperti mengapa, contohnya subjek sains, mengapa proses fotosintesis ini berlaku. Yang kedua ialah fasa penerokaan ataupun exploration. Guru menggalakkan murid untuk bekerjasama dalam kumpulan, biasanya dalam kumpulan untuk berbincang tentang sesuatu topik. Kemudian guru memerhati dan mendengar murid apabila mereka sedang berinteraksi dalam kelas. Murid pula berperanan untuk berfikir tentang topik yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian mereka perlulah menguji ramalan ataupun hipotesis tentang topik tersebut. Yang ketiga ialah fasa penerangan ataupun explanation. Di sini murid digalakkan untuk memberi definisi menggunakan ayat mereka sendiri dan guru mentaksir peningkatan pemahaman murid tentang topik tersebut. Peranan murid pula ialah mereka perlulah mencadangkan penyelesaian dan jawapan kepada guru. Kemudian setelah guru memberi penerangan tentang topik tersebut, mereka perlulah mendengar dengan teliti dan memahami penerangan itu. Yang keempat ialah fasa pengembangan ataupun elaboration. Di sini guru perlulah memastikan murid menggunakan definisi dan penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi. Murid pula perlu mengaplikasikan definisi dan menggunakan kemahiran untuk membentuk keputusan ataupun mencadangkan penyelesaian bagi masalah
dalam topik yang diberikan. Yang terakhir sekali ialah fasa penilaian ataupun evaluation. Di sini guru memerhatikan evidence yang menunjukkan perubahan tingkah laku dan pemikiran murid. Kemudian murid pula mempamerkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan menjawab soalan menggunakan evidence yang diterima dengan baik. Itu sahaja. Seterusnya, kita beralih pula kepada jenis-jenis inquiry. Bagi jenis-jenis inquiry, ia terbagi kepada 3 jenis inquiry, iaitu yang pertama, inquiry pengesahan, yang kedua, inquiry terbimbing, dan yang ketiga adalah inquiry terbuka. Bagi ciri-ciri inquiry pengesahan, yang pertama, guru perlu menyediakan soalan dan prosedur penyelidikan dan juga hasil yang perlu dicapai sudah diketahui. Kemudian, murid akan mengikuti prosedur yang diberikan itu untuk mengesahkan hasil ataupun konsep yang telah diketahui, dan ia juga sesuai digunakan untuk mengukuhkan idea ataupun konsep yang dipelajari bagi memberi pengalaman dalam proses menjalankan penyelidikan. Dan inquiry pengesahan ini juga sebagai latihan untuk memperoleh kemahiran tertentu seperti merekod dan menganalisis data, dan seterusnya guru menyediakan proses yang melibatkan hands-on, namun pemikiran murid perlu juga dirangsang bagi memastikan minds-on. Dan yang terakhir, inquiry pengesahan ini juga merupakan inquiry tahap rendah tetapi dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mereka secara beransur-ansur hingga ke tahap inquiry terbuka. Terima kasih Ifa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Aina Atira binti Hasim akan menerangkan tentang inquiry terbimbing. Mari kita teliti terlebih dahulu makna dan penerangan inquiry terbimbing atau dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai guided inquiry. Dalam inquiry terbimbing, kemahiran dan kebolehan untuk berfikir secara kritis dan analitikal adalah sangat digalakkan. Kaedah ini membolehkan murid untuk membentuk perspektif mereka yang tersendiri dalam meneroka jawapan pada persoalan yang telah diberikan oleh guru mereka. Dengan syarat, guru mereka telah menyediakan maklumat untuk mereka rujuk. Misalnya, dalam subjek sastra, guru menayangkan sebuah filem pendek untuk murid-murid. Kemudian, usai menonton, murid-murid diminta untuk membuat rumusan dan meneliti sendiri tema, konsep dan lain-lain yang telah diketengahkan dalam filem tersebut. Seterusnya, guru akan berbincang dengan kelas tentang dapatan murid, lalu dibandingkan dengan sastra yang telah mereka pelajari di sekolah. Guru juga akan menerangkan kepada murid hak dapatan mereka yang mana yang relevan ataupun yang tidak relevan. Dengan ini, murid bukan sahaja dapat memahami cara menganalisis sastra, malah boleh mengguna pakai ilmu tersebut untuk bahan-bahan atau medium sastra yang lain. Boleh juga dikatakan bahawa metod ini memperkembangkan potensi pemahaman mereka dan dapat membantu mereka untuk membuat penemuan idea dan konsep secara umum. Justru itu, inquiry terbimbing boleh dijelaskan sebagai suatu kaedah yang tidak bergantung pada guru semata-mata dan pada masa yang sama menggalakkan perkembangan kognitif murid. Nah, sekarang kita teliti pula ciri-ciri inquiry terbimbing. Dimulakan dengan pengenalan sesuatu konsep atau tajuk oleh guru. Kemudiannya, murid-murid diberikan suatu persoalan berbentuk situasi. Murid-murid diberikan kebebasan untuk meneroka solusi atau jawapan ia asalkan tidak lari daripada tajuk atau konsep yang telah guru mereka tetapkan, yakni mereka akan melaksanakan kajian berdasarkan maklumat yang sedia ada, mengikut kreativiti atau keterbatasan minda mereka. Selepas itu, barulah guru membuat diskusi dengan murid-murid tentang dapatan mereka. Murid-murid harus mempunyai kemampuan untuk membuat perbandingan dan perkaitan maklumat di samping diberikan maklumat asas untuk mereka rujuk dan terokai dengan bebas. Oleh itu,
Sebelum melaksanakan kaedah inkuiri terbimbing, guru perlulah terlebih dahulu mencari tahu kesesuaian kaedah ini dengan murid-muridnya. Bagi jenis inquiry yang ketiga pula, iaitu merupakan inquiry terbuka atau juga dikenali sebagai open inquiry, ia adalah antara salah satu kaedah pembelajaran yang dapat diguna pakai secara sesuai, iaitu bergantung kepada kemampuan murid dan bidang yang dipelajari. Namun begitu, inquiry terbuka hendaklah diaplikasikan oleh guru bagi memberi peluang kepada murid agar mereka dapat menghasilkan atau mencipta sesuatu yang kreatif dan juga inovatif. Dan ini adalah berdasarkan penerangan terhadap konsep inquiry terbuka itu sendiri, di mana murid dapat melakukan kajian berdasarkan soalan dan kaedah yang dibangunkan dalam pelajaran tertentu. Seterusnya, antara ciri-ciri inquiry terbuka ini juga adalah seperti ia serasi untuk dilaksanakan terhadap murid yang telah mendedahkan kemampuan mereka untuk merencana dan melaksanakan kajian sebaik sahaja persoalan tercipta. Dan seterusnya, apabila guru telah memberikan soalan, kemudian pelajar akan memulakan proses kajian dengan mencatat menggunakan berbagai kaedah perwakilan data, menganalisa dan juga membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan oleh mereka. Dan inquiry terbuka ini juga mempamerkan kredibiliti sebenar pelajar tersebut dalam menjalankan tugas dengan jujur di samping menjadi penyelidik. Okey, so dah dengar tadi apa yang saya dan rakan-rakan terangkan mengenai jenis-jenis inquiry. So, sekarang kita pergi kepada pendekatan dan juga langkah pelaksanaan inquiry. So, macam mana dengan langkah pendekatan dan langkah pelaksanaan inquiry itu? So, kita ada kita ada dua. Iaitu antaranya ialah pembelajaran berasaskan projek. So, macam mana yang dikatakan dengan pembelajaran berasaskan projek ni? So, pembelajaran yang berasaskan projek ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, pada tahun 2006. Dan antara ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek adalah seperti kepelbagaian cara pembelajaran, kemahiran berfikiran asas tinggi, komunikasi, boleh juga guru akan jadi fasilitator dan juga boleh dijadikan projek itu secara individu atau kumpulan. Dan juga ia juga berasaskan kemahiran, kebolehan dan pengalaman murid. Bagaimana pula dengan langkah-langkah pembelajaran berasaskan projek? So, langkah-langkah pembelajaran berasaskan projek adalah antaranya ialah mengenal pasti dan menguraikan isu. So, itu yang pertama. Yang kedua ialah mengkaji masalah tersebut. Yang ketiga, memahami masalah, mencadangkan penyelesaian masalah, merancang pelan tindakan, melaksanakan pelan yang dirancang, menilai dan buat keputusan, dan yang terakhir sekali adalah keputusannya. Okey, seterusnya kita kepada langkah-langkah pembelajaran berasaskan masalah. So, kita dapat tahu di kat sini langkah-langkah pembelajaran masalah. Okey, antaranya ialah mendefinisi. Yang kedua ialah menganalisa. Yang ketiga ialah merumuskan, mengumpul data, menguji hipotesis, serta yang terakhir sekali adalah membuat rumusan. Secara kesimpulannya, pendekatan inquiry-based learning ini dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap perkembangan minda dan juga penguasaan ilmu kerana murid akan menjadi aktif di dalam kelas manakala guru akan menjadi sebagai pembimbing sahaja. Berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan oleh Nurul Afaq Abu Mansur dan juga Anwar Ahmad pada tahun 2022, ia sangat menjelaskan bahawa pembelajaran berasaskan inquiry adalah merupakan salah satu kaedah yang dapat dilaksanakan bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Hal ini juga menjadikan pendekatan ini sangat sesuai digunakan untuk pelbagai subjek di sekolah terutamanya yang seterusnya akan dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid.
Oleh yang demikian, guru hendaklah sentiasa bersedia dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap bagi memastikan keberkesanan inkuiri yang akan dilaksanakan. Terima kasih.